Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mak murid. Semua sihat tak hari ni? Okey. Cikgu harap awak semua sihat hari ni. Pada hari ni kita akan belajar tajuk yang seterusnya iaitu bertajuk anyaman warisan berzaman. Okey. Jadi terlebih dahulu cikgu akan terangkan beberapa adab yang perlu awak patuhi. Okey, jadi murid-murid perlu menjaga setiap adab berikut semasa belajar. Ada 4 adab. Yang pertama, mengikuti setiap arahan dan juga tugasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, bertanya kepada guru sekiranya tidak memahami tajuk pelajaran dan tugasan. Yang ketiga, membuat dan menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik dan kemas. Dan yang keempat, menghantar gambar tugasan yang disiapkan kepada guru. Jadi jom kita tonton satu video ni dulu, okey? Episod 14, Ketupat. Akak, nak kita orang tolong? Tak nak. Naklah, Kak. Orang kata tak nak lah. Alah Ros, biarlah dia orang tolong. Duduk. Dek. Ambil daun tu. Anyamlah. Alah, senang je ni. Kan, Ipin? Betul. Akak, ni daun apa? Daun kelapa. Nak buat macam mana ni, Kak? Bukan yang tu. Itu ada lidi lagi lah. Ambil yang ni. Apalah kau, Ipin? Itu pun tak tahu. Memang tak tahu. Macam mana ni, Ipin? Entah, kita tengok apa buat je lah. Akak, malam ni kita gantung kad raya ye. Kita orang dapat banyak kad dari kawan-kawan. Betul? Akak ada dapat tak? Ada. Sikit je. Ya ke, Kak? Abang tu ada bagi. Abang mana? Alah, Kak. Macam tak tahu pula. Abang Mui. Alah, pandai-pandai je. Kau berdua ada bagi kad raya pada cikgu tak? Ada. Kawan-kawan lain pun bagi. Bagus. Macam mana ni, Pin? Macam ni. Mula-mula masuk sini, lepas tu tarik sini, lepas tu pusing pula. Kan dah jadi? Bukan macam tu lah. Mari sini aku buat. Macam ni. Betul. Ke macam ni? Oh, betul. Macam ni? Betul. Apa yang betulnya? Kan salah tu. Betul. Salah. Macam ni, Kak. Itu namanya ketupat tak jadi. Memang korang tak pandai. Menyibuk je. Susahlah, Kak Ros. Macam mana ni? Tak apa. Baru belajar sekali mana boleh pandai. Ambil daun baru. Cuba lagi. Tengok ketupat opah dah siap. Cantiknya. Tengok. Akak punya ketupat pun dah siap. Akak punya tak jadilah. Tak macam Opah punya. Akak punya ketupat bawang lah. Bentuk dia macam badan akak lah. Betul. Budak ni. Jangan marah, Kak. Bulan puasa kena banyak sabar. Nanti kurang pahala. Lepas ni nak buat apa dengan ketupat ni, Opah? Lepas ni kita isilah dengan beras. Lepas tu rebus. Jadilah ketupat. Lepas tu kita orang makan. Yeay! Betul. Makan ajalah yang kau tahu. Kalau tak tahu makan, matilah Kak. Dah tu. Jangan kau nak mengusik Kak Ros. Cepat buat. Ikut opah ni. Opah, macam mana nak masukkan beras ni? Dah penuh. Yang kau sumbat dengan tangan kau tu buat apa? Buka balik.
Dah jadi. Kecilnya. Mana cukup orang nak makan? Tak apalah. Ni Upin punya. Biar Upin je yang makan. Kau ni menghabiskan beras je. Kau buat balik betul-betul. Alah, tak nak buat lah. Main lagi bagus. Kan Ipin? Betul, betul, betul. Itulah orang malas belajar. Lekas putus asa. Putus asa tak mengapa. Asal jangan putus makan. Lari! Hei, mari sini balik. Buat ketupat ni. Tadi sibuk sangat nak buat. Kenapa ni? Kak Ros mengamuk. Dia buat ketupat. Dia suruh kita orang tolong. Orang tak nak. Kita orang larilah. Lah, mak aku dah siap masak dah. Cepatnya. Yelah. Beli je dah siap. Tak payah susah-susah. Ada ke? Ada. Mak jual. Ha? RM2, RM2, RM2. Okey, jadi kita dah habis tengok video tadi. Macam best kan tadi? Tadi kita tengok video Upin Ipin buat ketupat kan? Jadi pada hari ni kita bukan nak buat ketupat. Tapi pada hari ni kita nak belajar cara buat asas kepada ketupat tu, iaitu anyaman. Jadi pada hari ni tajuk kita agak mudah, iaitu anyaman. Cikgu percaya pada pembelajaran yang lalu mesti awak dah belajar dengan Cikgu Wahayu ataupun Cikgu Amin. Jadi cikgu akan sambunglah topik anyaman, tapi apa yang kita akan buat pada hari ni adalah benda yang berbeza. Okey. Jadi cikgu sambung slide cikgu balik. Objektif pembelajaran kita. Jadi pada hari ini ada 4 objektif yang akan kita capai. Yang pertama, memahami bahasa seni visual dalam penghasilan karya anyaman bentuk ikan. Yang kedua, mengenali jenis-jenis media, teknik dan proses dalam menghasilkan karya anyaman bentuk ikan. Yang ketiga, menghasilkan karya anyaman bentuk ikan dengan kreatif, kemas dan menarik. Dan yang keempat, membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual. Okey. Sekejap ya. Cikgu punya slide dia loading sikit ni. Ada problem sikit. Sekejap, murid dapat bersabar sekejap. Okey. Okey. Apa itu anyaman? Okey. Anyaman ni merupakan proses untuk menyisip jalur-jalur secara bersilang bagi menimbulkan corak. Itu ialah anyaman. Dan kita lihat beberapa jenis anyaman yang dapat dihasilkan berdasarkan konsep anyaman ini. Jadi ada banyak jenis anyaman. Kita lihat satu persatu. Yang biasa kita buat di sekolah ialah anyaman kertas. Seperti ini ialah anyaman kertas. Yang seterusnya ada anyaman rotan. Contohnya bakul. Ada anyaman lidi, boleh buat bakul buah. Anyaman buluh, anyaman pandan dan juga anyaman mengkuang. Okay, anyaman mengkuang ni cikgu rasa mesti awak semua kat rumah mungkin adalah. Sebab anyaman mengkuang ni kita gunakan untuk menghasilkan tikar. Okey. Jadi kita lihat pula kelarai. Apa itu kelarai kan? Kelarai ni dia bermaksud corak ataupun motif pada anyaman. Kalau kita tengok anyaman yang ada pada tikar contohnya, nama corak tu bukannya corak ataupun motif, tapi kita panggil dia sebagai kelarai. Dan kelarai ini memberikan kesan jalinan pada corak tersebut. Jadi berdasarkan kelarai tersebut, dapatlah ia menimbulkan beberapa kesan jalinan seperti jalinan harmoni dan juga jalinan Jalinan harmoni tadi disebabkan susunan motif yang berulang-ulang, dan jalinan lagi satu jalinan sentuh, kita dapat sentuh dia. Nanti cikgu akan terangkan pada slide yang seterusnya.
Jadi ini ialah jenis-jenis kelarai pula. Ada banyak jenis kelarai sebenarnya, tapi untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tunjukkan 6 jenis kelarai sahaja. Okey? Dia ada kelarai kembang, contohnya macam ni. Cikgu tak dapat tunjuk pula. Okey, ni kelarai kembang. Kelarai bunga ator. Ni, kelarai kepala lalat. Kelarai mata bilis. Kelarai ni kelarai yang paling biasalah awak semua buat. Kelarai tampuk jantung dan kelarai siku keluang. Ini bahasa seni visual bagi anyaman pula. Kita lihat, kita dapat bahagikan dia kepada dua, iaitu unsur seni dan juga prinsip rekaan. Okey, kita lihat unsur seni dahulu. Di bawah unsur seni ni ada dua elemen, iaitu garisan dan juga jalinan. Okey, kita lihat tu apa itu garisan. Macam mana kita dapat lihat unsur garisan ni dalam karya yang akan kita buat nanti. Okey, garisan menghasilkan jalinan garisan menghasilkan jalinan dan motif anyaman. Okey, itu ialah fungsi garisan. Kalau kita buat anyaman mesti ada garisan. Sebab garisan ni kita dapat lihat pada dua garis titik permulaan. Faham tak? Ataupun kalau awak tak faham, dalam bahasa mudahnya kita dapat lihat pada garis-garis ataupun jalur-jalur pada anyaman tersebut. Okey. Bagi jalinan pula, jalinan yang dapat kita lihat pada karya anyaman yang akan kita buat nanti ialah jalinan sentuh. Sebab kita dapat lihat dia dan dapat sentuh dia guna tangan kita, iaitu deria kita lah. Dan bagi prinsip rekaan pula, ada dua, iaitu kontra dan juga harmoni. Di bawah kontra ini, motif dan warna anyaman mengelakkan kebosanan. Okey, macam mana kita lihat? Kontra, contohnya awak guna warna yang bertentangan. Contohnya awak ambil warna warna hitam dengan warna putih. Kita dapat lihat dia kontra lah. Sebab dia bertentangan dan ini menimbulkan harmoni ataupun bukan menimbulkan harmoni. Dia mengelakkan kebosanan. Kalau harmoni pula, bagaimana dapat menimbulkan harmoni dalam karya kita tu kan? Kita dapat menimbulkan unsur ataupun kesan harmoni melalui hasil ulangan motif anyaman yang sesuai dan seimbang. Okey. Jadi di sini ada cikgu selitkan juga beberapa gambar-gambar alatan dan juga bahan-bahan yang perlu awak sediakan untuk menghasilkan karya kita pada hari ini. Okey, ada banyak, jadi cikgu bacakan satu persatu. Pertama, awak perlu sediakan pensel, pen, pembaris, gunting, kertas warna dan juga gam. Okey. Jadi mari kita lihat dulu proses penghasilan karya kita. Okey. Play video sambil cikgu terangkan. Okey, mula-mula kita kena sediakan bahan-bahan kita dahulu seperti yang cikgu terangkan tadi. Untuk kertas warna tu awak kena gunting siap-siap terlebih dahulu. Panjang dia 20 cm dan lebar dia 2 cm. Jadi awak hasilkan 3 untuk 2 jenis warna macam ni. Lepas kita dah sediakan bahan-bahan, kita ambil kertas warna dahulu. Kita susun dia elok-elok. Lepas tu, kita lipat dua dia. Nampak? Kita lipatkan dia macam tu. Kasih simetri. Okey? Masa kita lipat tu, pastikan apa yang kita lipat tu kemas supaya hasil karya kita tu nampak cantik nanti. Okey, jadinya macam ni nanti.
Lepas tu kita masukkan dia ataupun kita sisipkan dia buat macam ni secara bergila-gila ataupun secara tersusun. Macam kita buat motif tika lah. Ada satu tu contohnya kat sini warna oranye atas. Lagi satu warna kuning tu mesti dekat bahagian bawah pula. Dia tak boleh sama susunannya. Nampak macam tu. Lepas tu kita dah buat dia macam tu, kita lekatkan dia guna gam. Supaya masa kita nak masukkan warna yang lain pula nanti, dia tak lari, dia tak bergerak-gerak. Sebab tu cikgu suruh awak kena gam dulu. Okey? Lepas tu kita ambil warna yang lain. Bukan warna oranye tapi warna kuning. Kita susunkan dia. Kalau warna oranye kat atas tadi, warna kuning pula dekat atas untuk susunan yang seterusnya. Nampak? Lepas tu kita gam lah dia. Terjatuh pula. Okay, cikgu cepatkan sikit. Prosesnya sama je. Nampak? Masa awak nak gam tu hati-hatilah. Supaya nanti masa awak gam tu dia tak comot. Tak kena tempat yang awak tak nak gam. Okay. Lepas awak dah habiskan satu baris tu, awak masukkan warna yang seterusnya pula, iaitu warna oranye. Tapi kat sini macam dalam video ni cikgu guna warna kuning dan juga warna oranye. Tapi awak boleh guna juga warna-warna yang awak suka. Contohnya awak nak guna warna merah ke dengan warna kuning ataupun warna biru dengan hijau ke, terpulang kepada awak ikut kreativiti masing-masing. Okey, nampak? Lepas kita dah selesai, kita masukkan semua dan lekatkan dia. Nanti kita punya bentuk ikan tu dapat macam ni. Lepas tu kita ambil gunting. Kita gunting bahagian kertas warna yang panjang dekat bahagian tengah tu. Nampak? Satu dekat sini dan lagi satu dekat sini. Nampak? Kita gunting bahagian tengah sahaja. Lepas tu, kita lipat dia pula. Kita lipat dia, kasih kemas-kemas, kita nak masukkan dia ataupun kita nak sisipkan dia ke dalam bahagian dalam ikan ni. Okey, nampak? Nanti kita boleh buka bahagian dalam dia tu sikit. Kita masukkan je. Tak payah gam. Sebab dia dah kukuh dah. Sebab kita dah gam kan awal-awal tadi. Nampak? Okay, nampak. Dah nampak dah macam kita punya ni nak siap kan. Tapi masih belum siap. Kita kena tambah hiasan lagi sikit. Kita ambil pensel. Lepas tu kita lukis motif ataupun kita lukis sirip ikan tersebut. Contohnya macam ni cikgu lukis siripnya bentuk melengkung. Kita lukis, lepas tu kita gunting dia. Kita gunting ikut bentuk garisan tersebut. Okey, cepatkan sikit. Kita gunting dia. Nampak dah kan bentuk ikan. Dah nak siap dah. Tapi kita tambah sedikit kemasan. Iaitu kita tambah apa agaknya. Ikan ni tak lengkap sebab dia tak ada mata. Untuk buat mata, ambil pen. Lepas tu awak lukis sahaja mata dekat bahagian kepala ikan tu. Nampak macam ni. Kita ambil pen. Lepas tu kita
lukis bentuk bulatan. Kita lukis anak mata dia dan juga mata. Nampak? Lukis. Nak siap dah ni. Akhirnya inilah hasil karya yang akan kita buat pada hari ini. Okey, nampak cantik kan? Okey. Jadi kita pergi ke tugasan pula. Okey, pada hari ini cikgu ada 2 tugasan yang awak perlu siapkan. Tugasan yang pertama, hasilkan 2 karya anyaman bentuk ikan yang menarik menggunakan kelarai mata bilis mengikut kreativiti murid-murid. Kelarai mata bilis ni seperti yang cikgu tunjuk tadi itulah. Okey, awak buat yang kelarai biasa saja dan pastikan apa yang awak anyam tu bentuk ikan. Macam yang cikgu buat tadi itulah awak ikut sahaja. Cuma yang berbezanya ikut kreativiti awak terpulanglah awak nak guna kertas warna yang berlainan. Contohnya seperti yang cikgu cakap tadi. Dan juga kalau awak nak kasih awak punya ikan tu lagi cantik, awak boleh tambah googly eyes ataupun mata yang bergerak-gerak kalau kita tampal tu. Tapi kalau tak mampu nak beli, awak boleh lukis saja macam cikgu buat tu. Dan lagi satu, kalau awak nak buat karya tersebut nanti, kalau awak nak berlainan lah setiap apa yang awak dah buat tu, awak boleh gunting ataupun awak boleh lukis sirip ikan yang berbeza. Contohnya macam sini cikgu tunjuk apa yang dah cikgu buat. Cikgu ada buat 3 ekor ikan. Nampak? Ini ialah contoh yang pertama. Nampak sirip dia dan juga ekor bentuk lain. Yang kedua pula macam ni. Cikgu buat. Macam ni. Dia punya sirip lain sikit kan? Bentuk segitiga. Dan yang terakhir kalau awak nak lagi cantik sikit, macam yang tadi cikgu buat, macam ni lah. Ekor dia panjang. Kalau ekor panjang ni, awak punya panjang kertas nak guna tu kena lebih daripada 20 cm lah. Awak buat panjang sikit supaya nanti ekor dia dapatlah panjang macam ni. Okay. Jadi lepas awak dah siap nanti, awak kena buat apresiasi ringkas mengenai hasil karya tersebut semasa menghantarnya kepada guru. Okay. Dan apresiasi ni awak buat ringkas je, awak hantar dekat cikgu melalui WhatsApp. Dan ini contoh apresiasi yang awak boleh ikut. Okay. Nama karya saya ialah anyaman ikan. Saya menggunakan kertas warna sebagai bahan utama karya. Karya saya mempunyai unsur garisan dan jalinan sentuh. Motif karya saya sangat harmoni. Okey. Jadi setakat itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, awak semua boleh WhatsApp sahaja cikgu secara personal. Okey. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.